Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 7 Zakat 2, iaitu tajuk nisab zakat dan zakat fitrah. Yang dihormati Ustazah Ainul Mardiah binti Zabidi, pensyarah kami. Ahli-ahli kumpulan iaitu saya Sufia Husna binti Ismail di 1931-1956. Yang kedua, Nuradania Farhana binti Muhammad Fauzi di 1931-1981. Seterusnya, Dalili Atikah binti Syarul Nizam di 1931-2000. Dan sekali, Siti Nur Batisha binti Kamarul Hisham di 1931-1970. Pertama sekali, saya akan terangkan tajuk nisab zakat. Zakat hanya perlu dikeluarkan apabila cukup nisab. Apa itu nisab? Nisab ialah jumlah atau kadar minimum sesuatu harta yang kita ada untuk diwajibkan mengeluarkan zakat ke atas harta itu. Jika harta yang dimiliki seseorang mukallaf tidak sampai kepada jumlah tersebut, zakat tidaklah wajib. Nisab emas dan perak. Nisab emas dan perak ini tidak dikenakan zakat kalau jumlahnya tidak sampai 20 mitkol. Dan perak pula 200 dirham. Kalau emas tu tidak sampai 20 mitkol, tidak wajiblah bayar zakat. Ini berdasarkan hadis daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Iza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika syai'un ya'ni fi zahabi hatta yakuna laka 20 dinaran fa iza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha nisfu dinar fama zada fa bihisabi zalik." Maksudnya, apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah cukup setahun zakatnya sebanyak 5 dirham. Setelah cukup tahun, zakatnya sebanyak 5 dirham. Kamu tidak wajib berzakat emas sehinggalah memiliki 20 dinar. Apabila kamu memiliki 20 dinar dan telah cukup setahun, maka zakatnya separuh dinar. Jika kamu memiliki lebih pada itu, maka ikutlah cara pengiraan tersebut. Pengertian mitkol. Maksud mitkol ialah timbangan bagi emas. Maksudnya jumlah bagi emas. Terdapat dua jenis mitkol, ialah mitkol ajami dan mitkol iraqi. Yang pertama, mitkol ajami. Satu mitkol ajami bersamaan 48 gram. Jadi 20 mitkol ajami bersamaan 96 gram. Jadi darablah 48 darab 20 dapat 96 gram. Seterusnya mitkol araki pula. Satu mitkol araki bersamaan 5 gram. Jadi 20 mitkol araki bersamaan 100 gram. Jadi 5 darab 20 dapatlah 100 gram. Jadi kiraan tadi lebih selamat ambil yang mitkol ajami kerana nilainya lebih rendah berbanding mitkol araki tu. Pengertian dirham. Yang disepakati bahawa setiap 10 dirham menyamai berat 7 mitkol. Dari mitkol ajami, satu mitkol ajami menyamai 48 gram kan. Jadi 48 darab 7 dapatlah 33.6. Oleh itu 200 dirham bersamaan dengan 672 gram. Jadi 200 darablah dengan jumlah yang tadi tu, 33.6, dapatlah 672 gram. Sejarah membuktikan bahawa nilai 200 dirham perak menyamai 20 mitkol emas pada masa permulaan Islam terdahulu. Seterusnya, syarat wajib zakat pada nisab emas dan perak. Apabila cukup nisab emas dan perak, tidak wajib zakat sehinggalah nisab yang dimiliki itu genap setahun Qamariah Hijrah tanpa berkurangan nilainya sepanjang tempoh setahun.
Ini berdasarkan hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, Laisa fi malin zakatun hatta yahul alaihi haulu. Maksudnya tidak wajib zakat mana-mana harta sehingga genap tempoh memilikinya setahun kemariah. Kadar wajib zakat emas dan perak. Apabila seseorang mukallaf memiliki nisab emas dan perak atau lebih selama setahun, dia wajib mengeluarkan zakat 1/40 atau 25% daripada harta yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu yang lalu dan surat Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada para amil yang menyebut Firraqatir rubu'u ushri. Maksudnya zakat perak ialah 1/40. Menukarkan harta zakat atau menggunakannya. Ini menjelaskan menurut Imam Al-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', sahabat-sahabat kami berkata, tidak harus bagi pemerintah dan pemungut zakat menjual harta zakat walaupun sedikit tanpa keperluan berbuat demikian. Malah mereka hendaklah menyerahkan harta zakat yang asal kepada golongan yang berhak menerimanya. Kerana penerima zakat adalah golongan yang mengerti dan tidak perlu diuruskan oleh orang lain. Oleh sebab itu, harta mereka tidak harus dijual tanpa kebenaran. Keperluan yang disebut oleh Imam Al-Nawawi tadi kerana bimbang terhadap kebinasaan atau kerosakan pada harta zakat yang wajib tersebut dalam simpanan sebelum diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Begitu juga jika harta tersebut perlu kepada perbelanjaan untuk memindahkannya. Dalam keadaan ini, mereka bolehlah menjual sebahagiannya. Seterusnya, zakat binatang ternakan. Binatang ternakan yang wajib dikeluarkan zakat ialah lembu ataupun kerbau, kambing ataupun biri-biri ataupun kibas, lepas tu unta. Syarat-syarat khas binatang ternakan ialah, yang pertama, ia bukan binatang yang digunakan sebagai kenderaan, alat pengangkutan, alat kerja dan sebagainya. Yang kedua, kepunyaan sendiri. Yang ketiga, bebas makan rumput di mana-mana, bukan dibeli. Yang keempat, cukup nisab, iaitu kadar tertentu yang dikenakan oleh syarak. Yang kelima, cukup tempoh setahun atau haul. Jangka masa demikian berasaskan 12 bulan. Yang keenam, Islam. Okey, ini kadar zakat binatang ternakan. Kalau 30 hingga 39, kadar zakat dia 1 ekor anak lembu ataupun kerbau, umur dia 1 tahun lebih. Kalau 40 hingga 59, kadar zakat 1 ekor anak lembu ataupun kerbau, umur dia 2 tahun lebih. Kalau 60 hingga 69, kadar zakat dia 2 ekor anak lembu ataupun kerbau, umur dia 1 tahun lebih. Kalau 70 hingga 79, kadar zakat dia 1 ekor lembu jantan dan 1 ekor lembu betina, umur dia 1 tahun lebih dan 2 tahun lebih. Kambing pula, 40 hingga 120, kadar zakat dia 1 ekor kambing betina biasa atau 1 ekor kambing biri-biri betina, umur dia 2 tahun lebih atau 1 tahun lebih. Kalau 121 hingga 200, kadar zakat dia 2 ekor kambing biasa ataupun 2 ekor kambing biri-biri betina, umur dia 2 tahun lebih atau 1 tahun lebih. Kalau 201 hingga 300, kadar zakat dia 3 ekor kambing betina biasa ataupun 3 ekor kambing biri-biri, umur dia 2 tahun lebih ataupun 1 tahun lebih. Untuk unta pula, 5 hingga 9, kadar zakat 1 ekor kambing biasa atau 1 ekor kambing biri-biri, umur dia 2 tahun lebih. Kalau 10 hingga 14, kadar zakat dia 2 ekor kambing biasa atau 2 ekor kambing biri-biri, umur dia 1 tahun lebih. Kalau 15 hingga 19,
Kadar zakat dia 3 ekor kambing biasa atau 3 ekor kambing biri-biri. Umur dia 2 tahun lebih. Kalau 20 hingga 24, kadar zakat dia 4 ekor kambing biasa atau 4 ekor kambing biri-biri. Umur dia 1 tahun lebih. Kalau 25 hingga 35, kadar zakat dia 1 ekor anak unta betina. Umur dia 1 tahun lebih. Kalau 36 hingga 45, kadar zakat dia 1 ekor anak unta betina. Umur dia 2 tahun lebih. Kalau 46 hingga 60, kadar zakat dia 1 ekor anak unta betina. Umur dia 3 tahun lebih. Kalau 61 hingga 75, kadar zakat dia 1 ekor anak unta betina. Umur dia 4 tahun lebih. Kalau 76 hingga 90, kadar zakat dia 2 ekor anak unta betina. Umur dia 2 tahun lebih. Sekali 91 hingga 120, kadar zakat dia 2 ekor anak unta betina. Umur dia 3 tahun lebih. Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak merupakan zakat barangan kemas dan perhiasan wanita. Zakat yang dikeluarkan ke atas emas bergantung sama ada emas dipakai atau yang disimpan yang mana telah cukup nisab dan haulnya. Kategori emas yang diwajibkan zakat ada 2. Yang pertama, emas yang tidak dipakai. Yang kedua, emas perhiasan wanita. Yang pertama, emas yang tidak dipakai. Emas yang tidak dipakai bermaksud emas yang disimpan, tidak digunakan atau dipakai walaupun sekali dalam tempoh setahun, sama ada dalam bentuk asal atau dijadikan perhiasan. Yang kedua, emas perhiasan wanita. Emas sama ada dipakai sebagai perhiasan yang halal, sekali-sekala atau berterusan dalam tempoh setahun, tidak wajib dikeluarkan zakat ke atasnya, melainkan jika ia melebihi uruf, tidak termasuk batu permata atau seumpamanya. Uruf adalah merupakan had pemakaian setempat yang dibenarkan dan uruf berbeza mengikut negeri. Kadar pengiraan zakat emas. Okey, kalau untuk yang emas yang tidak dipakai, zakat emas sama dengan nilai emas darab 2.5%. Okey, contoh dia, kalau kita nak cari dia punya nilai emas tu, okey, harga emas 1 gram RM80. Lepas tu berat emas dia 100 gram. Okey, nilai dia, nak dapat nilai dia tu RM80 darab dengan 100 gram sama dengan RM8,000. Lepas tu nak dapatkan zakat emas dia, RM8,000 tu darab dengan 2.5%, dapatlah 200. Kalau untuk perhiasan wanita pula, zakat emas sama dengan nilai emas tolak uruf darab 2.5%. Contoh dia, harga emas tu 80 kan, RM80. Lepas tu berat dia 200 gram. Uruf dia 120. Lepas tu emas yang wajib dizakatkan 200 gram tolak 120 sama dengan 80. Lepas tu 80 tu darab 80 gram tu darab dengan RM80 darab dengan 2.5%, dapatlah 160. Zakat pertanian. Pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia. Dengan mempunyai tanah dan tanaman yang subur, boleh menjadikan seseorang itu kaya. Oleh kerana itu, jugalah hasil yang dikeluarkan dari bumi tersebut diwajibkan zakat, iaitu zakat pertanian. Zakat pertanian umumnya adalah hak yang wajib ditunaikan sebanyak 10% ataupun 5% mengikut kadar pengairan daripada hasil pertanian yang tertentu pada waktu hasil tersebut dituai atau setelah dilakukan pertaksiran yang mencukupi atau melebihi 5 ausuk. Muhammad Ikhlas Rosili, Lokman Haji Abdullah dan Muhammad Anwar Ramli selaras dengan pengertian zakat secara umum, iaitu hak yang wajib ditunaikan dengan kadar tertentu daripada harta tertentu untuk golongan tertentu pada waktu yang tertentu.
mengeluarkan sebahagian daripada pendapatan bersih hasil pertanian yang dimajukan oleh manusia dari jenis biji-bijian atau buah-buahan atau mana-mana hasil pertanian yang memberi manfaat serta menepati semua syarat, rukun dan sebab diwajibkan zakat. Zakat pertanian juga dikenali sebagai al-ush, zakat al-zuru' wa al-simar atau zakat al-mu'syairat. Walaupun begitu, ia tetap mempunyai satu maksud. Hasil pertanian wajib untuk dikeluarkan zakat daripadanya. Zakat wang simpanan. Wang merupakan harta cair yang boleh digunakan dalam hal pertukaran, ukuran nilai dan tabungan. Wang sama ada berbentuk kertas, shilin atau sebahagian setaraf dengan emas dan perak sebagai satu bentuk kekayaan yang memberi kuasa membeli. Wang yang disimpan di dalam akaun simpanan tetap, simpanan semasa serta lain-lain bentuk simpanan di bank atau mana-mana institusi kewangan diwajibkan zakat sekiranya memenuhi syarat-syaratnya. Nisab zakat wang simpanan sama bersamaan nilai 85 gram emas zakat dikenakan sebanyak 2.5% ke atas jumlah baki terakhir dalam tempoh setahun simpanan apabila cukup nisab dan haulnya serta menyamai atau melebihi nisab. Ini pula kiraan zakat wang simpanan. Okey, yang atas tu penyata simpanan dia. Okey, kalau kita nak kira dia punya zakat wang simpanan tu, baki terakhir setahun darab 2.5%. Dapat jumlah dia. Contoh dia, baki terakhir dia tu 91,000. Darab dengan 2.5%, dapat jawapan dia yang bawah tu. Zakat pendapatan. Zakat pendapatan timbul daripada konsep zakat al-mal al-mustafad, zakat harta perolehan. Konsep al-mal al-mustafad bermaksud mewajibkan zakat ke atas mana-mana harta perolehan dari hasil usaha tanpa sebarang proses pertukaran, jual beli. Secara ringkasnya, ia diperoleh dengan sebabnya tersendiri seperti gaji, upah kerja, allowance, hadiah dan lain-lain. Para fuqaha telah mewajibkan zakat ke atas hasil pendapatan dan gaji. Ini kerana pendapatan merupakan sebuah harta yang berkembang dan boleh membawa perolehan yang lumayan, terutamanya bagi seseorang yang menyandang jabatan-jabatan profesional atau peringkat tinggi dalam sesebuah organisasi. Ia juga antara aktiviti perekonomian utama pada zaman ini, apatah lagi profesion makan gaji sudah menjadi lumrah dalam kehidupan sekarang. Cara kira zakat pendapatan. Zakat pendapatan kalau gaji kasar setahun darab 2.5% bahagi dengan 12 bulan. Contoh, Ahmad dia punya gaji setahun tu dapat 35,000. Lepas tu 35,000 tu darab dengan 2.5 bahagi dengan 100. Dapat 870. 870 tu bahagi pula dengan 12 bulan dapatlah 72.92%. Jadual nisab zakat emas perhiasan bagi negeri-negeri di Malaysia. Yang pertama, Kedah. Uruf dia 170 gram. Lebihan daripada uruf dikenakan zakat telah difatwakan. Kalau Perlis pula 170 gram. Lebihan daripada uruf dikenakan zakat. Lepas tu lebih difatwakan. Kalau Pulau Pinang pula, dia punya uruf 165 gram. Lebihan daripada uruf dikenakan zakat telah difatwakan. Yang keempat, Melaka 200 gram. Sebanyak 2.5% daripada nilai emas perhiasan yang melebihi kadar urf tersebut tanpa penolakan tidak diwartakan 15 Julai. Yang kelima, Johor. Uruf dia 850. Lebihan daripada uruf dikenakan zakat telah difatwakan
yang ke-6, Negeri Sembilan. Huruf dia, kalau yang lama 850 gram, kalau yang baru 200 gram. Lebihan daripada huruf dikenakan zakat, belum difatwakan bagi kadar huruf. Yang ke-7, Selangor. Huruf dia 800 gram, telah difatwakan. Yang ke-8, Wilayah. Huruf dia 150 gram, lebihan daripada huruf dikenakan zakat, telah difatwakan. Yang ke-9, Kelantan, tiada huruf. Yang ke-10, Terengganu. Huruf dia 150 gram. Fatwa Terengganu 850 gram, tetapi amalan yang diguna pakai 150 gram tidak diwatarkan. Yang ke-11, Pahang. Huruf dia 200 gram. Lebihan daripada huruf dikenakan zakat, tiada fatwa. Yang ke-12, Perak. Huruf dia 500 gram. Zakat atas keseluruhan telah difatwakan. Yang ke-13, Sabah. Huruf dia RM5,000. Lebih daripada huruf dikenakan zakat telah difatwakan. Yang ke-14, Sarawak. Huruf dia 775 gram. Lebihan daripada huruf dikenakan zakat telah difatwakan. Okey, seterusnya syarat yang khusus bagi wajib zakat binatang ternakan. Yang pertama, binatang ternakan itu pada kebanyakan masanya dalam setahun meragut di padang ragut bebas. Ini bererti binatang-binatang tersebut boleh hidup sihat tanpa memerlukan makanan tambahan yang lain. Maksudnya macam memang dia makan rumput sahaja, macam itulah. Okay, lepas tu contoh macam kambing ke lembu. Lepas tu binatang-binatang itu dipelihara. Poin yang kedua, binatang-binatang itu dipelihara untuk susunya, pembiakannya atau lemaknya dan bukan untuk melakukan kerja-kerja serta khidmat yang lain. Jika ia dipelihara untuk perkhidmatan seperti memajak, mengangkut barang dan menarik kincir, ia tidak wajib zakat. Maksudnya orang tu bela untuk melakukan kerja lah, untuk membantu dia bekerja. Jadi tak wajib ke atas dia lah untuk wajib zakat, tak wajib zakat lah untuk dia. Okey, lepas tu yang poin ketiga, dikecualikan syarat genap setahun bagi anak binatang ternakan yang lahir dalam tempoh setahun tersebut. Justeru, zakat anaknya tidak disyaratkan genap setahun lagi. Malah zakatnya wajib dikeluarkan bersama-sama ternakan yang lain bila telah genap setahun kerana anak-anak itu mengikut hukum ibunya. Maksudnya macam kalau ada anak kambing baru lahir, itu tak wajib lagi lah untuk dikeluarkan zakat. Okey, seterusnya nisab tanam-tanaman, buah-buahan dan kadar zakatnya. Okey, nisab zakat bagi tanaman dan buah-buahan sukatannya tidak kurang daripada 5 ausuk selepas dibersihkan daripada kulit, tanah, debu selepas dikeringkan. Okay, apabila hasilnya mencukupi 5 ausuk atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakat baginya. Okay, dalam riwayat Bukhari, laisa fima dunu khamsatu ausuk sadaqatu. Pengertian ausuk ni ialah, ausuk ni maksud dia kata jamak bagi perkataan wasaq, iaitu sejenis sukatan. Rasulullah SAW telah menetapkan kadar sukatan 1 wasaq pada zaman baginda bersamaan dengan 60 gantang Madinah. Okay, dalam hadis daripada Ibnu Hibban menyatakan bahawa 1 wasaq ialah 60 gantang. Maksudnya 1 wasaq bersamaan 60 gantang, macam tu. Okey, kadar zakatnya tanaman dan pokok buah-buahan yang hidup dengan air hujan, air ataupun air sungai yang tak memerlukan kita ni keluarkan duit ataupun kos perbelanjaan dan juga tenaga pemilik dia. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan untuk tanaman dan pokok ni okey, apabila dah cukup nisab dia, iaitu 1/10.
Okey, oleh itu zakat yang wajib dikeluarkan bagi contoh macam 300 gantang, zakat yang wajib dikeluarkan ialah 30 gantang. Dan kalau 900 liter, dia punya yang wajib dikeluarkan ialah 90 liter. Contoh nak kira dia 300 bahagi dengan 10 bersamaan dengan 30. 900 bagi dengan 10 bersamaan dengan 90. Macam tu. Okey, poin yang kedua, sekiranya tanaman dan pokok buah-buahan tersebut disiram menggunakan air penyiram kincir dan dia macam memerlukan tenaga lah, dan yang ni kita kena keluarkan kos perbelanjaan. Jadi dia punya kadar zakat dia ialah 1/20. Okey, zakat yang wajib dikeluarkan, okey, contoh kalau dia 300 gantang, jadi dia punya ni 15 gantang. Dan kalau dia 900 liter dan zakat jadi zakat dia 45 liter. Okey. Masa wajib mengeluarkan zakat buah-buahan dan tanam-tanaman. Bijirinya matang dan masak. Zakat buah-buahan hanya dikeluarkan apabila anggur menjadi kismis, kurma pula jadi tamar. Okey, jadi masa dia yang wajib dia bila dah matang dah masak lah. Kalau dah matang dah masak, dah diwajibkanlah ke atas dia keluarkan zakat. Okay, lepas tu menjual buah-buahan dan tanaman setelah wajib zakatnya. Mengikut kadar kismis dan tamar sebagai jaminan bagi pemiliknya mengeluarkan kadar zakat yang wajib ke atasnya. Ya, bila dia dah jual buah-buahan tu, jadi kadar kismis dan tamar tu, jadi bila dia dah dapat hasil dia tu, hasil itu dah cukup, maksudnya dah diwajibkanlah ke atas dia kena keluarkan zakat, jadi wajiblah, jadi dia kenalah keluarkan zakat. Lepas tu mengeluarkan zakat dengan nilai sebagai ganti harta. Okey, zakat wajib dikeluarkan bagi ternakan ialah binatang itu sendiri. Okey, kalau dia bela kambing, dia kena keluarkan zakat dalam bentuk kambing jugalah. Lepas tu kalau zakat buah dan tanaman, kerana syarak telah menetapkan hak dan kadar zakat yang perlu dikeluarkan. Ikut macam apa yang syarak telah tetapkan. Macam tadi itulah yang ada 1/40, 1/20 macam tu. Okey. Okey, genap setahun cukup nisab bagi harta perniagaan dan kadar wajib mengeluarkan zakat. Okey, poin pertama, sebarang-barangan yang ditukarkan untuk tujuan dapat keuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua pula, jenis yang macam emas, perak, bijirin, buah-buahan dan binatang ternakan, ataupun jenis lain macam barang-barang perusahaan, hartanah, saham-saham dan sebagainya. Okey, barang-barang perniagaan adalah dianggap sama juga dengan emas dan perak dari segi haul dan kadar wajib zakat dia, dan dinilai dengan mata wang. Okey, yang ketiga pula, bila cukup nisab zakatnya hendaklah dikeluarkan sebanyak 1/40. Okey, perkara yang wajib dikeluarkan pada zakat perniagaan. Bila berlalunya setahun tempoh perniagaan, barang-barang hendaklah dinilai dengan mata wang yang lazim digunakan, dan apabila nilainya mencapai nisab emas ataupun perak, wajib baginya mengeluarkan zakat dengan kadar 2.5%. Okey, persoalan yang kadang timbul ialah adakah kadar tersebut diambil daripada barang-barang perniagaan yang dinilai ataupun nilai harganya. Jadi ada 3 pandangan dalam perkara ini. Yang pertama, wajib mengeluarkan zakat daripada nilai barang-barang perniagaan dan tak sah keluarkan barang tersebut sebagai zakatnya. Ini kerana barang-barang perniagaan pada asalnya bukan merupakan harta zakat kecuali setelah diniatkan untuk berniaga. Oleh itu, zakatnya dikira berdasarkan kepada nilai harganya dan wajib dikeluarkan daripada nilai tersebut. Okey, pendapat ni sahih yang menjadi amalan dan juga fatwa. Yang kedua pula, zakat wajib dikeluarkan daripada barang-barang perniagaan itu tersendiri.
dan tak sah dengan nilai harganya kerana barang tersebut merupakan sebab wajib zakat. Okay, pandangan yang ketiga, diberi pilihan sama ada zakat diambil daripada barang perniagaan daripada nilai harganya kerana kedua-duanya adalah berkaitan dengan zakat dan menjadi sebab wajibnya. Okay. Jadi dekat soalan ni ada 3 pandangan lah yang mana kita boleh guna untuk nak bayar kita punya zakat. Okey, nisab ma'dan dan rikas serta perkara wajib yang berkaitan dengannya. Okay, ma'dan ni adalah sama dengan nisab emas dan perak, tetapi ia tidak disyaratkan genap setahun. Malah zakatnya wajib sebaik sahaja ia dikeluarkan. Contoh macam kalau seorang tu dia keluarkan emas ataupun perak daripada lumbung dia dan ketika mana dia keluarkan tu dah capai nisab dia, jadi wajib ke atasnya mengeluarkan zakat dengan kadar 1/40 yang mana bersamaan dengan 2.5% daripada keseluruhan hasil yang didapatinya. Okey, rikas pula, ia juga sama dengan nisab emas dan perak dan tidak disyaratkan berlalu tempoh setahun, malah wajib mengeluarkan zakatnya dengan segera. Sama macam ma'dan tadi, dia tak payah tunggu tempoh setahun dah kena keluarkan, dah diwajibkanlah keluar zakat bagi dia. Okey, kadar zakat yang wajib dikeluarkan untuk rikas ni pula ialah 1/5 yang mana bersamaan dengan 20% daripada hasil keseluruhannya. Okay, hal tidak disyaratkan pada ma'dan dan rikas kerana kedua-duanya dikeluarkan daripada buih sebagaimana tanam-tanaman. Zakat pula diambil segera sebaik sahaja mendapat hasilnya sebagaimana zakat tanam-tanaman selepas dipilih dan dibersihkan daripada benda-benda yang bercampur aduk dengannya. Zakat fitrah. Maksud zakat fitrah ialah kadar yang tertentu daripada harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap mukallaf bagi dirinya dan orang yang di bawah tanggungannya setelah matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan dengan syarat-syarat tertentu. Seterusnya, fadilat mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, ia dapat menampung kekurangan semasa berpuasa. Maksudnya, berkata Waqi' bin Al-Jarrah, zakat fitrah di dalam bulan Ramadan seperti sujud sahwi di dalam solat. Menampung kekurangan berpuasa sebagaimana sujud sahwi menampung kekurangan dalam sembahyang. Yang kedua, dapat membantu fakir dan miskin pada hari raya. Maksudnya daripada Ibnu Umar bersabda Rasulullah SAW, katakanlah mereka fakir miskin daripada meminta-minta pada hari ini, iaitu hari raya. Seterusnya, syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Zakat fitrah tidak wajib ke atas orang kafir dengan suatu kewajipan yang dituntut di dunia ini berdasarkan hadis terdahulu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, terbenam matahari pada hari akhir Ramadan. Oleh itu, sesiapa yang meninggal dunia selepas terbenam matahari pada hari tersebut, diwajibkan zakat fitrah ke atasnya sama ada dia mati setelah dia mampu mengeluarkannya ataupun mati sebelum daripada itu. Ini berlainan dengan sesiapa yang dilahirkan selepas terbenam matahari. Dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Begitu juga sesiapa yang mati sebelum terbenam matahari, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Berlainan pula dengan sesiapa yang dilahirkan sebelum terbenam matahari, dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang terakhir ialah memilihi harta yang melebihi keperluan makan untuk diri dan tanggungannya pada hari raya dan malamnya, serta keperluan untuk tempat tinggal dan khadamnya jika dia memerlukan kepada khadam. Jika hartanya tidak mencukupi untuk perbelanjaan atau nafkah pada hari raya dan malamnya untuk diri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya, maka dia tidak dikenakan zakat fitrah.
Jika dia mempunyai harta yang cukup untuk hari raya dan malamnya tetapi tidak cukup untuk hari-hari selepas itu, dia diwajibkan juga mengeluarkan zakat fitrah dan alasan tidak cukup untuk hari-hari selepas itu tidak diambil kira. Seterusnya, golongan diwajibkan ke atas mukallaf untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama, diri sendiri. Yang kedua, isteri. Dan yang ketiga, anak-anak kecil. Yang keempat, ibu bapa. Dan yang terakhir sekali, anak-anak dewasa yang tidak mampu berusaha. Seterusnya, jenis zakat fitrah dan kadar. Yang pertama, kadar dan jenis zakat fitrah ialah segantang makanan asasi penduduk negeri tempat seseorang mukallaf itu bermukim. Seterusnya, ukuran gantang yang digunakan oleh Rasulullah SAW menyamai 4 cupak. Kadar ini menyamai sukatan 3 liter iaitu bersamaan kira-kira 2,400 gram. Yang terakhir sekali, mengikut sukatan segantang dikira dengan gram ialah 2,750 gram. Sekiranya gandum ialah makanan asasi penduduk di negara kita, maka zakat fitrah yang wajib atas setiap individu adalah sebanyak 3 liter. Yang terakhir ialah waktu mengeluarkan zakat. Waktu mengeluarkan zakat ada 5. Yang pertama iaitu waktu wajib. Apabila terbenam matahari akhir Ramadan sehingga terbit matahari 1 Syawal. Yang kedua, waktu afdal, sebelum solat hari raya. Yang ketiga, waktu sunat iaitu sepanjang bulan Ramadan. Seterusnya, waktu makruh iaitu selepas solat hari raya sehingga terbenam matahari 1 Syawal. Dan yang terakhir ialah waktu haram iaitu selepas terbenam matahari 1 Syawal. Ini merupakan kadar zakat fitrah mengikut negeri bagi tahun 2020. Sekian, terima kasih.